Peristiwa 13 Mei merupakan suatu insiden perusuhan kaum yang berlaku dan merupakan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia pada suatu masa dahulu. Tragedi ini berkait rapat dengan pilihan raya umum yang diadakan pada 10 Mei 1969. Semasa kempen pilihan raya tersebut diadakan, terdapat beberapa calon dan ahli-ahli politik terutamanya dari pihak pembangkang telah membangkitkan soal-soal sensitif berkaitan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu sebagai bumi putera dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Hal ini menyebabkan perbalahan sesama kaum semakin membara. Kesan dari perusuhan yang berlaku telah mengakibatkan ramai yang telah kehilangan nyawa serta berlakunya banyak kemusnahan harta benda. Oleh itu, peristiwa ini merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Berikut adalah merupakan kronologi peristiwa 13 Mei 1969. Antara punca berlakunya tragedi Malang 13 Mei 1969 adalah layanan berat sebelah yang dilakukan oleh tentera Jepun terhadap masyarakat Tanah Melayu. Masyarakat Tanah Melayu telah dilayan secara berbeza-beza. Bagi masyarakat Cina pula telah dilayan dengan teruk oleh tentera Jepun berbanding dengan orang-orang Melayu. Layanan berat sebelah ini telah menyamai perasaan permusuhan antara orang Melayu dan Cina. Punca kedua ialah perbezaan agama dan budaya. Setiap kaum mempunyai kebudayaan yang tersendiri. Masalah perpaduan ini bukannya bermula disebabkan agama lain, tetapi akibat dari sikap jahil terhadap agama-agama lain hingga banyak perkara yang dilakukan secara tidak sengaja telah menyinggung emosi penganut agama lain. Punca yang ketiga ialah masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi telah mewujudkan perbezaan pendapatan antara kaum Cina dan Melayu dan menimbulkan rasa tidak puas hati serta persaingan ekonomi secara tidak sihat. Ketidakseimbangan ini menyebabkan setiap kaum saling mencemburui antara satu sama lain. Antara kesan tragedi hitam 13 Mei 1969 kepada negara kita ialah Majlis Gerakan Negara atau lebih dikenali sebagai Mageran telah ditubuhkan pada 17 Mei 1969. Mageran telah mewujudkan Rukun Negara pada 31 Ogos 1970 sebagai ideologi kebangsaan negara. Rukun Negara juga telah menjadi panduan kepada rakyat Malaysia bertindak dengan memberi penekanan kepada matlamat untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu. Seterusnya, impak tragedi ini ialah kerajaan telah mewujudkan dasar ekonomi baru yang juga digelar sebagai DEP. DEP bertujuan untuk merapatkan jurang ekonomi antara semua kaum yang mendiami Malaysia serta mencapai keharmonian kehidupan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa. Selain itu, DEP juga bertujuan untuk mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan, penempatan dan sebagainya. Implikasi yang terakhir adalah orang Melayu tidak berpuas hati dengan dasar pemerintahan PAP. Hal ini kerana mereka beranggapan bahawa dasar pemerintahan PAP menindas orang Melayu Singapura. Seterusnya, golongan ekstremis Melayu telah menyebarkan risalah anti-Cina sebelum majlis perarakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pengajaran yang dapat kita perolehi dalam peristiwa ini ialah semua rakyat seharusnya memahami dan belajar daripada sejarah masa lampau dan memahami realiti masa kini untuk merancang kemajuan masa hadapan.
Selain itu, semua pihak haruslah menerima kekalahan atau kemenangan dengan cara yang bersederhana. Konsep kesederhanaan perlulah dititikberatkan dalam diri masyarakat. Seterusnya, tragedi ini juga membuka ruang muhasabah diri untuk semua pihak supaya memikirkan sejauh mana hubungan antara kita sesama kita sebelum ini dan selepas ini. Oleh itu, semua pihak haruslah saling percaya mempercayai antara satu sama lain. Dan yang terakhir, sesungguhnya peristiwa 13 Mei yang berlaku pada tahun 1969 adalah satu pengajaran bagi seluruh rakyat di Malaysia. Hal ini supaya masyarakat saling hormat menghormati dan sentiasa bertolak ansur demi menjamin keamanan dan kesejahteraan. Kesimpulannya, perpaduan kaum adalah matlamat yang penting yang ingin dicapai oleh semua negara termasuk Malaysia. Perkara ini amat penting kerana tanpa perpaduan, sesebuah negara akan menjadi lemah, sukar untuk dibangunkan dan mudah diancam sama ada oleh kuasa luar ataupun pergolakan dalam negara. Jadi, apa yang kita dapat simpulkan daripada peristiwa 13 Mei ini ialah kita haruslah menghormati kontrak sosial iaitu Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan agama Islam, bahasa kebangsaan, hak keistimewaan orang Melayu dan bumi putera serta kedaulatan raja-raja. Kita juga haruslah mementingkan perpaduan kaum dan tidak bermain dengan sentimen perkauman berkenaan isu-isu sensitif. Oleh itu, kita juga hendaklah jadikan iktibar peristiwa 13 Mei ini sebagai titik tolak membina semangat saling menerima dan menjalinkan keharmonian. Akhir sekali, setiap rakyat sewajarnya mempertahankan kedaulatan negara daripada anasir luar yang cuba untuk merosakkan keharmonian negara.